jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita di dalam buku karangan Datuk Ismail Qamus yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama mengambil secara sepintas lalu mengenai wirid-wirid yang terdapat di dalam Islam dan ia diamalkan oleh para ulama selepas waktu solat. Jadi perkara ini tuan-tuan dan puan, ramai orang duk bincang. Lepas kita semayang ini, ada ke wirid? Ada ke zikir berjemaah? Tuan-tuan dan puan, dalam mazhab Syafi'i kita digalakkan melakukan zikir secara berjemaah untuk apa? Untuk mengajar orang belakang macam mana cara nak berzikir yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada sebahagian mereka dia tahu zikir tu, dia hafal sendiri. Ada setengah orang, imam ni dia tak boleh nak buat semua. Zikir ni panjang, macam-macam zikir ada, macam-macam doa ada. Jadi kalau imam nak buat semua, ia akan menyebabkan orang belakang, ada yang nak balik, orang perempuan nak pergi masak untuk suami, nak sediakan makanan untuk suami, anak-anak dan sebagainya. Maka kita kena faham, imam ni dia akan hanya mengajar dan mendidik macam mana zikir yang sepatutnya. Jadi kita sebagai orang Islam ni, kita kena tahu lah apa zikir-zikir yang perlu kita baca, apa doa-doa yang patut kita baca lepas sembahyang. Walaupun salah. Ataupun ada orang dia balik duduk dalam kereta, dia berzikir, dia baca, dia amal, hafalkan zikir-zikir itu. Sangat baik tuan-tuan. Saya dulu masa belajar negara Arab, kita ni tuan-tuan dan puan, ialah kita kalut nak pergi sana, pergi sini, kuliah sana, kuliah sini. Yang kita pergi belajar, nak kejar syekh. Zaman dulu kita kejar syekh tuan-tuan. Kita tengok syekh tu mengajar kat mana. Oh, syekh tu mengajar kat sini, kita pergi kat sana. Jadi begitulah juga tuan-tuan dan puan. Bila dekat sana tu kita ni nak cepat. Bila cepat, apa guru-guru kita kami pesan? Dia kata jangan tinggal zikir. Sebab Nabi Muhammad pernah tegur ataupun pernah memaklumkan kepada Muaz bin Jabal, antamuta walisanuka ratbun bi dzikrillah. Kamu sekurang-kurangnya kamu kena berzikir sampai mati kamu tu enak berzikir lagi. Sampai peringkat tu lah tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu kita kena hafal lah zikir-zikir. Jadi bila nak dapat pelik sikit, nak banyakkan lagi zikir, banyakkan lagi doa, saya balik Malaysia, saya masuk Darus Syifa. Bila masuk Darus Syifa, banyak lagi zikir. Sebab Datuk Harundin ni dulu dia terlibat dengan apa? Dengan tarikat. Jadi zikir-zikir tu dia kumpulkan dekat Darus Syifa. Zikir-zikir yang warid daripada Nabi Muhammad SAW, yang diambil daripada guru-guru. Kemudian dia kumpulkan sekali, dia amalkan pada hari Isnin malam Selasa. Itu semua orang pakai berzikir. Kemudian dia tambah pula dengan doa-doa. Doa tu yang banyak tu, saya ingat rasa banyak. Doa tu dia buku hijau. Dia ada tiga apa? Tiga apa? Bukan tiga jilid. Dia ada tiga part. Part ni apa benda? Tiga bahagian. Masya Allah. Dia petang-petang ni dia pening. Dia jadi orang dia empat. Dia ada tiga. Satu bahagian tu ada 10 ke 12 doa. Doa pula panjang-panjang, ada pendek ada panjang. Jadi doa-doa tu kita amal tuan-tuan, sangat baik tuan-tuan. Saya suka betul lah tuan-tuan, happy sangat. Yang paling penting saya dapat takharuj ataupun saya dapat tauliah tu daripada Tok Guru sendiri.
Jadi dia letak kat dada. Suka-suka tuan-tuan perempuan. Doa. Jadi kita amal ni, doa ni banyak ni. Tuan-tuan boleh baca lah, boleh amalkan dan tuan-tuan hafal sendiri lah nanti. Antara wirid-wirid selepas solat fardu. Lepas habis sembahyang fardu, tuan-tuan boleh amalkan. Pertama, bacaan selepas memberi salam ke kanan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada kamu redha dan juga syurga. Minta. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Boleh, tapi jangan kuat-kuat, jangan ganggu orang sebelah. Doa sikit slow kita sendiri dengar. Yang kedua, bila baca yang ke kiri, kita baca apa? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauhkan kami ya Allah, lindungi kami ya Allah daripada azab api neraka. Ini yang paling kita takut. Kita minta sebab setiap pergerakan kita itu adalah doa sebenarnya. Itu sebab as-salah bermakna doa. Semayang maksudnya berdoa. So bila kita semayang, tawaf tu doa, banyakkan berdoa. Ya, tambah-tambah zaman sekarang ni zaman dugaan, tuan-tuan. Jangan zaman gawat. Gawat seluruh dunia, tuan-tuan. Negara kita pun sama juga, gawat. Jadi oleh demikian kita minta dengan Tuhan, biar Allah kembalikanlah ya segala nikmat itu kepada kita. Setiap kita akan ada kesedihan, ada ketekanan. Bintang. Bacaan semasa masih duduk dalam tahiyat akhir selepas salam, kita duduk lepas semayang tu, lepas bagi salam semua, bacalah alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun fil minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ini pun antara doa yang zikir yang kita baca. Dalam surah Isra ayat 11. Dia ada tadi. Cuba doa-doa ni tuan-tuan ambil dari Qurannya. Yang doa-doa macam ni tuan-tuan boleh baca dalam sembahyang. Tuan-tuan sujud ke? Katakan tuan-tuan ada masalah lah. Kita rasa duka cita. Doa ni sebenarnya ayat surah Isra ayat 111 ni untuk hilangkan kedukaan. So bila tuan-tuan sujudnya, alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Kita sujud, kita doa. Boleh baca ni, tak boleh lafaz sebab ia ayat Quran. Tak salah. Apa maksudnya? Segala puji tertentu bagi Allah yang yang mempunyai anak dan tiada baginya sesuatu dalam urusan kerajaannya dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahannya, dan hendaklah engkau membesar serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Doa ni dibaca untuk orang yang dalam keadaan kesedihan. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita duduk juga baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bau-bau ni kecoh sedikit. Sampai masuk dalam muzakarah fatwa peringkat semua mufti-mufti. Sama ada nak baca hayyul qayyum atau hayyul qayyum. Oh, kecoh. Dua-dua boleh tuan-tuan, kalau baca bahasa Arab dua-dua boleh. Baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Atau tuan-tuan baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia jadi kalut, kecoh dalam Facebook, dalam laman sosial, sampai masuk muzakarah, sampai dibincang oleh mufti-mufti lah. Tapi bila masuk dalam muzakarah ataupun dalam bincang mufti-mufti, dia orang sembang sikit je lah. Sebab benda ni tak ada masalah. Hayyu boleh, hayya boleh. Jadi jangan pening. Yang penting baca. Masalah ni duduk sembuk. Nak hayya ke hayyu? Berapa baca? Tak baca lagi. Dia duduk sembuk hayyu, hayya, hayyu, hayya. Tak sampai pun 100 kali baca. Jadi janganlah tuan-tuan. Kita ni jangan duduk sembuk benda kecil-kecil. Kita ni gaduh buat kecil-kecil je. Tapi yang besar-besar tu kita tak study. Yep. Tak ada, dia tak ada beza. Dia hanya dari sudut sifat dengan badan. Sama, tak ada mana. Cuma dia nak menyifatkan dan juga dia dari sudut i'rab. Jadi dalam hal ini dia tak ada makna. Tak ada isu beza. Huwal hayyul qayyum. Allah yang menjadikan manusia. Jadi tak ada masalah. Dia hanya itu sifat, memaklumkan bahawa itu adalah sifat badan. Jadi maknanya sampai peringkat tu lah. Bincang pun tak ada apa.
Dia balik ke situ juga, balik kepada Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha pencipta. Jadi jangan kita kalut-kalut, tuan-tuan. Yang saya risau sekarang tak baca langsung ni. Pernah dengar Astaghfirullahalazim? Dengarlah. Yang belakang-belakang tu tak pernah dengar, Ustaz. Tu. Sekarang ni nak bagi orang bagi faham, tuan-tuan. Baik. Lepas tu bacalah juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semua permulaan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bacalah Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah, Allahumma ajirna minan nar, minta kita jauh daripada azab api neraka. Seterusnya barulah baca Al-Fatihah. Tu lepas sembahyang kan. Kita baca semua salah satu daripadanya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu Al-Fatihah. Ataupun ada orang sambung ni, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa ahyina bis salam. Tu baca sampai habis. Lepas tu mulakan dengan Al-Fatihah. Tu. Al-Fatihah kita baca sampai habis. Lepas tu terus wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan seterusnya kita bacalah ayat kursi. Tengok dia punya aturan ni cukup cantik. Dia bukan main boleh masuk dia gitu. Permulaan kalau tuan-tuan tengok dalam bab doa, permulaan doa itu dengan memuji Allah Taala. Tengok. Sebelum kita nak masuk bab doa, kita puji dulu. Zikir, semua puji Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengampun, tiada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu masuk Al-Fatihah. Al-Fatihah tu sendiri dah doa dah. Ummul Quran, ibu segala Quran. Fatihah dah mula dah. Kita berdoa, ya Allah, minta jauh daripada segala-gala musibah dan sebagainya. Lepas tu barulah kita masuk kepada ayat kursi. Ayat kursi boleh, ayat qudsi pun boleh. Qudus maksudnya membesarkan. Al-Qudsi, baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kalau Datuk Harundin dia ajar, baca ayat Qudsi itu 7 hentian. 7 hentian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 7. Bila berhenti 7, itu antara amalan yang Datuk Harundin buat untuk buang jin sebenarnya. Tapi kalau kita tak mampu, tak payahlah. Baca untuk diri kita. Ya, kalau jin dalam diri kita keluar, baru boleh buang orang lain. Ni sendiri pun jin berlambak. Pernah orang baca, saya pun dulu saya duk fikir juga, kata taklah, kita baca pun, kita sentuh pun jadi tuan-tuan. Rupanya tak. Kadang-kadang ada setengah orang tu, dia sentuh, baca yang kursi pun tak jadi. Rupanya benda tu dia melibatkan dengan bacaan, teknik bacaan, amalan kita pun mainkan peranan. Kalau tidak, baca pun tak jadi juga, macam kalbal berak. Jin lagi pandai baca Quran sebenarnya. Jin lagi pandai baca Quran daripada kita. Kalau tambah-tambah jin Islam, lagi dia tahu baca Quran kan. Cuma dia ni jenis masalah. Degil. Ya. Iblis lagilah. Dia ketua segala malaikat dulu. Lepas tu dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bacalah ayat daripada surah Baqarah ayat 284, lepas tu 285, lepas tu ayat 286, kemudian dari surah Ali Imran ayat 18. Ni semua tu surah-surah yang disebut untuk kita jadikan sebagai wirid, tuan-tuan puan. Sebenarnya banyak wirid ni, cuma kita tak banyak hafal. Kalau tuan-tuan, ni antara benda tuan-tuan, ulama-ulama sebut untuk jauh daripada penyakit haram, banyakkan menghafal. Banyakkan menghafal. Saya dah tanya banyak orang, kawan-kawan saya yang kita pergi, kita pensyarah tuan-tuan, banyak kita buat kajian. Saya pernah jumpa dengan apa nama? Allahumma salli Muhammad. Zati Akhtar punya mak ayah. Tengku Aziz. Bukan Tengku Aziz. Engku Aziz. Profesor Diraja Engku Aziz. So bila kita sembang, kan dia tak nampak tau dia macam orang nyanyuk, tak nampak tau. Bila sembang kan dia penuh ilmu. Sebab dia bekas Vice Chancellor UM, Universiti Malaya. Masa dia duduk kat UM tu, banyak mana dia membaca. Sampaikan dia kata,
hampir semua buku dalam apa? Dalam library tu dia sentuh lah. Dia sentuh, dia buka. Dia suka membaca. Termasuk dalam pengajian Islam. Jadi kita orang pengajian Islam, kita orang tanya, oh apa yang dia kata, pertama dia suka membaca. Yang kedua, dia bukan saja membaca, dia fikir apa yang dia baca. Tu. Nombor 3, dia kata dia amalkan juga membaca Al-Quran. Bila dia baca Quran, dia kata dia akan baca Quran di waktu pagi, lepas dia exercise semua, dia akan baca Quran. Quran tu dia akan baca yang terjemahan tu, sebanyak 1 juzuk. Dia kata dia nak baca yang tu tak apa-apa nak fasih, tapi dia baca yang bahasa Inggeris tu dia faham. Dia banyak mengguna. Dia gunakan dia punya akal. Sama juga dalam syair. Syair Arab kata al-aqlu kas-sayfi. Akal itu bagaikan pedang. Otak ni macam pedang. Lagi kau asah, lagi ia tajam. Jadi samalah macam kita punya otak ni, banyakkan membaca, banyakkan mengkaji, banyakkan menganalisis. Jangan banyak baca WhatsApp je. Baca WhatsApp tuan-tuan, tumpukan otak kita tuan-tuan. Tengok duk maki orang je kerja tuan-tuan. Tak, banyakkan membaca benda-benda yang macam, oh kenapa Allah cakap gini? Kenapa? Dalam Quran je kalau tuan-tuan baca, ya Allah, saya banyak insaf tuan-tuan. Saya baca kan. Dulu kita banyak membaca untuk menghafal tuan-tuan. Zaman saya belajar, zaman kami belajar dulu banyak zaman menghafal. Kami hafal. Saya pun kadang-kadang mikir, apa sebab aku hafal? Tu mikir tu, kenapa aku hafal? Bila balik, baru tahu. Bila balik tu barulah saya gunakan untuk mengajar. Bila nak mengajar tak boleh guna hafal. Perasan tak? Kalau saya hafal, dah jadi macam pidato. Tak boleh, dia orang dah tak boleh faham. Jadi saya kena faham intipati. Apa maksud ayat tu? Saya kena relate. Baru saya keluar. Baru kita faham. Oh, Masya Allah. Baru ni saya buat rakaman 13 episod fiqh dan sains, Al-Quran dan sains. Ya Allah, dia orang bagi ayat sikit je. Ayat pendek. Ayat tentang, dia tadi setiap episod ada satu tajuk. Tentang matahari dan bulan. Lepas tu tentang laut. Jadi saya kena membaca tentang laut. Laut tu tak boleh baca Quran saja, dia kena baca yang sains tu. Kita relate, ya Allah tuan-tuan. Satu malam habis benda tu saja. Saya banyak ilmu saya dapat. Tuan-tuan kan tidak, maknanya tuan-tuan ingat kita ni membaca satu dah ada PhD kita pandai. Nah, lagi kau membaca, lagi banyak kau dapat. Lagi banyak baca, lagi kau banyak kau dapat. Lagi rasa, ya Allah, aku tak ada ilmu. Baru tahu dah aku belajar tafsir selama ni hanya semata-mata tafsir dalam bahasa Arab, kemudian diterjemah dalam bahasa Melayu. Hanya makna je aku dapat. Sebenarnya dalam makna tu banyak lagi yang tersirat. Yang Allah kaitkan dalam Al-Quran. Apa sebabnya ada Fata Morgana, ya Allah. Semua tu dah, saya bukan orang sains. Tapi bila kita baca, kita jadi tak mendalam. Itu sebab bila tuan-tuan banyak membaca, dia akan menyebabkan orang tu tak kena penyakit haram. Haram ni penyakit tua. Penyakit tua ni menyanyuk lah. So elakkanlah. Untuk elak tu tuan-tuan kena hafal lah. Antara benda yang tuan-tuan hafal, tak payahlah pening-pening nak hafal Quran. Ada orang kata, ustaz saya sekarang ni baru nak mula hafal Quran. Tanya umur berapa? 67. Saya kata tumpul. Dia kata itulah ustaz, nak habiskan ayat juzuk Ammah saja dah setahun 2 dah. Saya kata memang dah, dia umur dah 60. Dia sekarang ni hafal yang pendek-pendek, ambil yang kecil-kecil, yang jangan streskan diri. Dah tua-tua ni kita stres, duk hafal-hafal, dia stres pula. Tak ingat. Ingat ayat yang pertama, hafal ayat yang kelima, yang pertama lupa balik. Macam tak pernah hafal pula dah. Dah dia dah pening kepala dah. Saya kata jangan. Ni saya jumpa kat Mekah sama nak tunggu isyak kan. Kita orang duduk sembang, saya duduk ulang Quran. Dia kata, ustaz laju tu baca Quran. Saya memang hafal, saya ulang. Oh, dia kata saya pun nak start ngapal juzuk Ammah. Tapi payahlah ustaz. Dah dekat setahun lebih baru nak habis juzuk Ammah. Tu pun yang awal-awal lupa banyak lagi. Saya kata biasalah umur 67. Saya kata haji jangan pening-pening stres gitu. Nanti kalau haji stres, jantung stop pula. Darah naik pula. Tak. Sekarang ni ambil yang haji nak guna. Yang untuk semayang, yang untuk guna semayang malam. Ni antaranya zikir-zikir yang disebut dah ni. Ni ayat-ayat ni hafal. Ambil satu hafal. Sampai ingat betul-betul. Sampai kita bawa kereta tu boleh lah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dia boleh. Dia jangan sampai astaghfirullahalazim alladzi
Oh, sudah dah. Sadrak, buka segala hati apa dalam hati. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca tu satu hari. Yang kedua, untuk yang masuk periksa exam, saya selalu kongsi kat budak-budak muda yang masuk periksa amal ni. Sebelum Allah suka menangis kami dulu kan. Rapat sungguh kami hidup 12 tahun sekali. Dialah yang ajar saya, dia kata kau amal ni. Tapi saya tak dapat macam dia. Apa hebat dia? Sunan Sittah. Sunan Sittah ni lebih kurang ada berapa ribu hadis, semua dalam kepala dia. Dia katakan tak payah sebut hadis lah. Kata nak sebut Az-Zama'u. Sebut perkataan Az-Zama, dia boleh keluarkan beberapa hadis daripada Sahih Bukhari. Az-Zama. Quran ni tak usah kira lah. Quran ni dia punya ingatan ya, sampai dia boleh keluarlah perkataan Yusra. Yusra dalam Quran ada berapa? Dia sebut ayat pertama, ayat kedua, surah berapa. Oh, itu ingatan dia sangat kuat. Jadi sekarang ni dia jadi pakar bahasa, dia hafal banyak syair. Dia kata amal tu, dia amal tu lah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya cuba buat sikit-sikit lah. Kita pun kena amal, kena ada amalan tuan-tuan. Baca surah Ikhlas ayat 1 sampai 3 kali. Surah Falaq, surah An-Nas, surah Al-Fatihah dan seumpamanya. Semua ada dalam buku ni, tuan-tuan boleh rujuk. Sebenarnya buku ni bagus tuan-tuan. Patutlah dia best seller, lebih sejuta lagu. Sebab dia ajar satu-satu. Tuan-tuan cari je, nak je. Jadi tak payah tanya dah ustaz dalam Facebook. Dia tanya ustaz nak baca doa apa. Dah dalam ni ada, beli lah buku. Masalah prepaid boleh beli. Pelik dah saya budak-budak ni kan. Buku tak nak beli. Buku ni berapa ringgit je. Kadang-kadang orang kata saya, dia kata ustaz tak apalah ada duit. Bang, masa saya belajar kat college, saya tak ada duit. Saya makan duit wakaf ataupun duit zakat negeri Selangor. Berapa tahun saya makan duit zakat tu? Baik, habis sepanjang belajar. Duit zakat tu saya caturkan, saya pecahkan satu bahagian untuk makan. Dan perjalanan nak pergi kuliah maghrib. Bawa kitab. Kat universiti tak cukup. Universiti dia ikut syllabus. Dekat college, dekat masjid macam ni. Ni kita dah baca list kitab ni. Ya, halal haram Qardawi habis dah. Fiqh manhaji habis berapa lama dah, 4 jilid tu. Kita baca word by word. Sama lah juga macam yang kami belajar dulu. Baru kita dapat. Duit tu guna untuk bayar. Lepas tu duit lagi yang 1/3 tu, yang nombor 2, saya beli buku. Buku memang saya beli. Nombor 3, saya simpan. Kalau katakan ada lebihan, dekat nak habis belajar, saya akan beli semua buku. Gitu saya buat macam tu. Sebab takut ada in case masalah-masalah nak guna duit kan, saya simpan. Saya ada satu. Lah kali saya dapat, lebih kurang ada $1,400. Duit yang saya simpan sepanjang zakat tu, dapat zakat dengan $3,000.
$4,000, $3,000 lebih kurang. Jadi kita duit zakat tu ada lebih kurang 1,200 lagi 1,400 gitu. Semua saya beli buku. Alhamdulillah, buku tu banyak manfaat tuan-tuan. Tak rugi kita beli buku ni tuan-tuan. Sungguh terang saya kata tak rugi. Sebab kalau beli murah-murah je, beli yang macam ni kan. Ni mudah. Jangan beli yang buku kajian-kajian saintifik tu. Yang payah-payah macam buku saya yang saya buat tentang DNA babi tu kan. Oh tak payah beli, tak apa. Kecuali tuan-tuan jenis minat membaca, mengkaji sangat, tu tak apa. Itu dah kaji sampai mendalam sangat lah. Kenapa hukum DNA gini-gini, itu sakit balik. Profesor baca pun tak faham juga tuan-tuan. Jadi dia hanya orang-orang yang bidang dia faham. Macam tuan-tuan tak apa. Tuan-tuan beli buku mudah-mudah, tak payah beli susah-susah. Beli macam ni. Kenapa syurga itu perlu dibeli? Tu ayat mudah tapi dalam tu sebab-sebab. Very simple untuk amalan je. Jangan pening-pening kepala. Tapi tak beli juga. Tu tak tahan tu. Sungguh. Tuan-tuan tahu ada satu buku. Buku ni terbaik dunia tuan-tuan. Bukan buku terbaik Malaysia je. Buku terbaik dunia. Buku dia ialah Fiqh Sirah. Fiqh Sirah. Diterjemah oleh DBP sebanyak 5 jilid lebih kurang. DBP tu terbaik, terjemahan terbaik. Tuan-tuan belilah buku tu. Buku tu DBP tu dia buku Fiqh Sirah ni dia menganalisa sejarah. Dia analisa sejarah. Very simple tulisan ayat dia. Tapi tak dicetak seterusnya tuan-tuan sebab tak laku. Sayang kalau di Indonesia sangat laku. Sebab orang Indonesia dia orang ni walaupun dia orang ni kritis. Saya mengajar universiti, saya tahu tuan-tuan. Kalau ada pelajar Malaysia dengan pelajar Indonesia, kita akan tahulah budak Indonesia ni dia kritis. Dia suka mengkaji, dia suka berdebat, dia suka argue apa yang kita cakap. Itu bagus orang yang banyak membaca. Tuan-tuan dan dikasih sekalian, seterusnya kita akan terus kepada hukum qada solat. Hukum qada solat. Sekarang ni ramai orang kata tak apa ustaz saya qada je. Dia qada ni dia kena tahu apa sebab nak qada. Dia bukan boleh ni mesyuarat tak habis lagi kita qada je sembahyang, tak boleh. Dia kena berhenti dulu semua syarat tu. Ataupun bergilik-gilik pergi sembahyang, balik seorang. Jangan. Kalau pergi kencing boleh takkan sembahyang tak boleh berhenti kejap pun. Tak. Janganlah pengurusi meeting tak bagi keluar pergi sembahyang, selalu dia bagilah sekejap. Mengikut hukum syarak, orang yang dibolehkan mengqada atau menggantikan solat yang tertinggal ialah dua orang saja. Orang yang tertidur sehingga melepasi waktu solat tertentu. Dia tertidur. Contoh selalu orang tertidur masa bila? Apa? Waktu kuliah. Waktu kuliah dia tidur sampai isyak pun tak sedar, itu melampau. Kau angkat dia keluar terus. Dia selalunya orang tertidur ni dia masa bila tau? Dia tidur macam contoh tuan-tuan perempuan sampai ke rumah. Kan? Sampai rumah dekat-dekat nak maghrib dah. Masa tu lah kita ngantuk betul. Betul tak? Dia tarik mata tu, ya Allah. Letak sekejap dengan niat nak tidur dalam 15 ke 20 minit. Tapi wabillahi taufik sudah sedar isyak dah. Berdosa tak? Tak berdosa. Sebab apa? Tuan-tuan perempuan tertidur. Dia panggil. Bila ada perkataan tu semua tak berdosa. Jadi tuan-tuan bangun, apa buat? Jangan kalut, jangan relax. Ya Allah, astagfirullahaladzim, berdosa lah aku untuk kepala dinding. Jangan. Apa yang tuan-tuan buat? Relax, tenang je. Tuan-tuan pergi masuk bilik air, mandi, bersihkan tubuh, ambil wuduk, pergi semayang. Semayang. Kalau sempat pergi semayang, kalau rumah ke atas, turun bawah. Semayang isyak berjemaah. Selesai semayang isyak berjemaah, barulah kita pergi ke belakang, solat maghrib qadaan lillahi ta'ala. Dah selesai masalah. Jangan pening kepala. Lepas tu orang tengok kenapa semayang 3 ni? Qada. Tak ada masalah. Orang kata, qada ya? Qada. Ada pula kalau tuan-tuan perasan, lepas semayang, dia akan semayang 4. Kalau semayang zuhur, dia akan semayang 4 zuhur tak? Dia semayang sunat. Apa 4 kali semayang 4 rakaat ni? Dia qada yang lepas-lepas. Dia kata, Ustaz, 20 tahun saya tak semayang. Ustaz, saya qada semua. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i, dia kalau orang macam tu, dia tak payah kira dah. Kalau 20 tahun dia tinggal semayang, mana dia kena qada 20 tahun pula. Kalau dia rajin, dia kira lah berapa banyak kan. Lepas tu dia semayang lah. Satu hari, zuhur saja ada berapa puluh zuhur semayang. Zuhur tak payah. Itu menyusahkan. Jadi apa yang dia kena buat?
Setiap lepas Zuhur, dia semayang 4. Ganti. Itu qada yang lepas. Lepas semayang asar, dia semayang pula asar yang lepas. Begitulah seterusnya. Ataupun dia semayang qada dulu, lepas tu baru semayang asar yang lepas. Begitulah seterusnya. Dia qada. Betul. Yang kedua, orang yang lalai atau terlupa waktu solat dengan tidak sengaja. Ni lalai mungkin dia sibuk ke. Alah, kalut-kalut kan, terkalut-kalut ni kadang-kadang dia terlalai juga. Mesti ada punya lah kan. Itu tak ada masalah. Dia boleh qada. Cuma ulama dia tambah pula, Dr. Yusuf Qaradawi, inda safari, ketika kita bermusafir. Tuan-tuan tak tahu, duduk dalam kapal terbang, kita ni dah zuhur ke belum ni? Sampai-sampai tengok lah, dah asar punya. Dah terlepas. Kita qada je, jangan pening balik. Qada saja. Itu sebabnya elok kalau kita bermusafir, tuan-tuan jangan niat jamak takdim. Saya selalu pesan tuan-tuan, kalau musafir je jangan niat jamak takdim. Kalau tuan-tuan niat jamak takdim, kalau tuan-tuan tak sempat semayang zuhur dan asar pada waktu zuhur, tuan-tuan terlepas, maka tuan-tuan kena qada zuhur tadi. Asar semayang 2 rakaat, 4 rakaat semayang zuhur. Sebab terlepas. Jadi tuan-tuan niat je, niat takhir je. Lewatkan. Jadi kalau kata masuk asar, tuan-tuan semayang asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Selesai. Kalau tuan-tuan kata, kita sampai awal dekat RNR, kita pun mulakan semayang. Asar tak masuk lagi, boleh semayang 2-2, tak ada masalah. Walaupun niat takhir, tapi kita boleh takdim. Tapi kalau niat takdim, kena niat pula untuk takhir kalau dah terlambat. Sebelum masuk waktu. Itu penting. Ini dia 3. Ya saya. Jika kita semayang 20 tahun tadi, tapi kita kata dapat 5 tahun, kemudian meninggal lepas. So bagaimana 15 tahun? Okey. Macam mana keadaan orang yang dah dia qada, dia tinggal 20 tahun. Dia ni pula mana sempat, lepas semayang dia kena semayang 20 kali semayang asar, tak sempat. Sibuk dia. Dia pun ada banyak kerja nak buat, maka dia qada macam biasa tadi. Lepas semayang asar, lepas semayang zuhur, dia semayang zuhur 4 rakaat. Begitulah seterusnya setiap lepas semayang untuk qada yang lepas-lepas. Jadi macam mana dia sempat 5 tahun ni ustaz, lagi 15 tahun tak sempat. Afallahu amma salaf. Allah ampunkan yang lepas-lepas. Yang penting al-umur bimaqasidiha. Sebab niat kita tu memang nak qada, tapi kita tak mampu nak qada, Allah ambil ajal dulu. Jadi Allah tahu. Sebab kamu ni memang dah buat secara consistently, berterusan untuk melakukan qada, tapi umur kau tak panjang, Allah ambil umur. Jangan risau. Yang penting ada niat nak qada. Ada setengah ni tak qada langsung. Bukan saja tak qada, bahkan yang ada pun tak semayang. Itu takut kita tuan-tuan. Risau saya. Saya tak faham ada setengah orang tu. Dia macam tak tahu lah. Dia buat tak tahu. Hidayah tak sampai ke? Wallahualam. Tapi nak kata hidayah tak sampai, berjalan dengan ustaz tu. Hidayah dah ada kat tepi tu. Jadi kita kata, semayang. Uzur lah saya. Period lah kan. Perempuan, period. Bila mak macam tu, anak ikut sama tau. Anak ikut sama. Dia jadi gitu. Tak apalah, mak tak marah, takkan ustaz nak marah pula. Dia macam tu. Jadi kita terpaksa, kalau kita letak cakap tentang azab neraka, baru dia semayang sekali, 2 hari semayang, lepas tu tak semayang 10 hari. Dia kadang-kadang Allah uji orang macam ni. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, kita ni tak boleh nak kata ke orang juga, tapi kita kena doakan orang tu biar dapat hidayah. Kita tak boleh nak cakap apa-apa hal ni. Boleh kan? Qada. Ada orang tanya saya, dia kata, saya ni saudara baru. Saya masuk Islam umur 45. So bila saya masuk Islam ni ustaz, macam mana yang lepas-lepas ni, lepas saya balik, perlu tak saya qada? Tak payah qada. Sebab sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang qada yang zaman mereka ini jahiliah. So kita teruskan yang terus tu yang ada sebaki hidup yang kita ni, kita amalkan sebanyak-banyak amalan insya-Allah.
dah pukul 6 lebih. Tak macam mana ustaz tiba-tiba buat hubungan suami isteri. Asal tak semayang ni. Dia kata, ustaz, lepas habis siap semua tu azan maghrib, kami berdua ni baru sedar bahawa kami ni tidak solat asar lagi. Berdosa tak kami terjimak tadi? Ada terjimak juga dia. Itu bukan terjimak, memang kau memang nak jimak atau tak? Kau balik pejabat masa itulah juga kau nak buat. Asal dua-dua tak buat lagi. Dia termasuk daripada orang yang terlupa solat. Dia panggil lalai tadi. Mereka tak berdosa. Tak berdosa sebab dia orang ni nak semayang, tapi tak macam mana tak sedar. Dia ingat dia dah semayang sebab selalunya awal. Maka orang kata apa? Tak berdosa dia. Saya kata tak apa. Mandi wajib, semayang maghrib duduk 3 rakaat, lepas tu qada 4 rakaat. Asal. Lepas ni beringat-ingat sama. Tapi tuan-tuan, jangan main-main. Kita yang semayang on time ni pun akan terlupa. Saya 2-3 kali dah terlupa tuan-tuan. Lupanya apa? Bukan jimat. Isu jimat bukan. Bukan isu tu. Ni balik pada lupa tadi. Saya, kan kita semayang on time. Azan je semayang kat surau, kat masjid, azan surau tu balik. Kali tu tak macam mana tak? Mesyuarat kat UKL lambat. Bila lambat, habis dia tak ada lambat. Maknanya dia tak berhenti sebelum asar tu. Asar tu masih on, 5:30. Kita balik rumah, minum kopi, bagai nak pergi ceramah. Tu dia. Pergi ceramah. Pergi ceramah. Allah Ta'ala berfirman. Ambil kau. Habis isyak, dalam kereta, on the way balik, aku tak semayang asar. Tapi bukan kat spa lah. Maghrib semayang jadi berjemaah, lepas tu mengajar pula, kuliah, lepas tu isyak, balik baru teringat, dah asar tak semayang. Sebab kita biasa semayang on time. Tiba-tiba kita dah terlambat. Kita tu ingat kita semayang dah. Tapi Allah ingatkan. Allah sayang kita, dia ingatkan kita. Manusia pelupa. Tapi bila Allah ingatkan, terus semayang. Sampai rumah terus semayang 4 rakaat. Bila semayang 4 rakaat, isteri kata, loh, pun satu. Dia pecah rahsia saya. Cuma ceritalah kat dia. Kata saya terlupa semayang asar. Dia kata. Azan. Bagi dulu azan lah. Habis ni azan mana ni? Oh, lain pun. Oh, 2 naik. Okey. Lepas ni saya buka soalan. Lepas azan. Bagi orang yang meninggalkan solat, jadi kalau macam terlupa dia dah lalai, dia tak ada berdosa. Kita cuma yang berdosa ni dia sengaja lambatkan. Tak apalah. Tak apalah. Tak apa. Dia kadang-kadang kita qada lah. Dia qada, niat qada itu tak boleh berdosa. Dia tetap wajib qada tetapi dia berdosa. Macam tonton jam kat KL kan. KL ni kalau hujan banjir tuan-tuan, dia punya jam dia tak bergerak. Kalau macam tu tuan-tuan, tak apa. Kalau katakan boleh berhenti, wajib berhenti. Tapi kalau tak boleh berhenti, sedang sampai kat Petronas dekat Sendang tu, barulah katalah, baru dah boleh semayang. Baru azan. Maka kita semayang. Semayang, lepas tu kita qada. Apa yang tertinggal. Jadi kita bagi laluan azan, lepas tu kita sambung sikit, lepas tu buka soalan.
Bagi orang yang meninggalkan solat tanpa sebab, ternyata telah meringankan ibadat solat dan dianggap kufur. Kufur maksudnya kufur nikmat, bukan kafir lagi. Kafir ni bila dia kata solat itu tak penting. Itu boleh kafir. Yang ramai. Jangan mengingkari apa yang Islam dah tetapkan. Apa yang terdapat dalam Quran, apa yang terdapat dalam sunnah, jangan ingkar. Itu boleh jadi kafir. Tapi kalau saya kufur ni paling kufur nikmat. Kufur nikmat. Tuhan dah bagi tapi kau tak nak buat. Bersyukur. Bagi orang yang sengaja meninggalkan solat pula adalah berdosa dan wajib qada serta bertaubat. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh daripada Rasulullah SAW yang bermaksud hutangmu kepada Allah itu adalah terlebih layak untuk kamu tunaikan. Fadainullahi ahaqqu an tuqda. Itu bahasa Arab ya. Kita kena hutang Tuhan ni kita kena bayar. Jadi sebelum kita mati tu bayar, niat siap-siap. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang waktu-waktu dimakruhkan solat. Benda ni akan kita detailkan. Sebab ada orang dia nak semayang tapi dia tak tahu ni macam mana ni ustaz, saya nak semayang waktu asar. Jadi qada boleh ke tak? Qada yang lepas-lepas. Dah berjemaah dah, lepas tu semayang 4 rakaat pula yang lepas. Qada yang lepas boleh ke tak? Nanti kita bincang akan datang. Ni soalan banyak usul. Assalamualaikum Ustaz. Kalau wanita yang istihadah nak qada solat, boleh ke lepas solat fardu terus qada solat? Atau satu wuduk hanya untuk satu solat wajib? Thank you Ustaz. Tuan-tuan dan puan, orang perempuan yang istihadah. Orang perempuan yang istihadah, dia kena basuh, dia kena basuh dan bersih, kemudian dia berwuduk. Berwuduk ketika azan dah masuk. Kemudian dia solat. Dan kena ingat, setiap wanita yang istihadah, lelaki atau perempuan yang silsilatul baul, kencing tak tus, keluar kencing selalu, atau yang ada masalah keluar lendir dekat bahagian punggung, 3 ni, mereka kena bersihkan, kemudian berwuduk setelah masuk waktu dan solat waktu tersebut. Untuk qada dia kena ambil balik. Maksudnya satu wuduk untuk satu fardu. Qada tu fardu. Cuma itu qada. Yang tadi ada. Jadi setiap fardu kena berwuduk. So wajib kena wuduk. So sama lagi orang perempuan ni di istihadah, dia kena bersihkan dulu, lepas tu dia wuduk, kemudian sembahyang, lepas tu dia balik, dia bersihkan balik, wuduk, kemudian sembahyang balik. Qada. Assalamualaikum Ustaz. Ali bukan nama sebenar. Ali telah meninggal dunia semasa hidup. Ali mengutip duit sewa rumah kedai
sewa tanah dan menjual padi. Semua harta rumah, kedai, tanah dan sawah padi merupakan harta peninggalan ayah Ali, arwah ayah Ali. Semasa hidup Ali tidak membahagikan semua duit yang diperolehi melalui sewa kepada adik-beradik yang lain setelah Ali meninggal dunia. Bolehkah adik-beradik menuntut kembali duit ini daripada waris Ali, iaitu isterinya? Mohon penjelasan. Baik tuan-tuan dan puan, ayah mati, dia tinggalkan tanah. Tanah yang tak nak dibahagikan. Sebab apa? Tanah itu telah disewa oleh Maxis sebagai contoh. Disewa oleh DG sebagai contoh. Nilai dia lebih kurang 3 ke 5 ribu ringgit. Contoh. 5 ribu ni patut dibagikan sama ada adik-beradik 5 orang. Ahli waris yang patut dapat kan. Dia patut bagi-bagikan. Adik-beradik ni semua dapat merasa. Tapi tidak. Dia ambil semua abang ni. Adik-beradik pun malas rabut dah. Abang ni memang perangai dia tu kalau kita minta, lagi tu tak dapat. Jadi oleh demikian, hubungan tu rosak dia kata. Kebetulan Allah pendekkan umur abang ni. Yang zalim itu. Mati abang dia. Boleh tak adik-beradik ni jumpa isteri si mati, iaitu Ali ni, minta balik? Boleh. Dia boleh minta sebab itu hak dia. Hak Ali. Hak Ali pula dah. Hak adik-beradik Ali. Isteri Ali, anak-anak Ali ni hanya dapat 1,000 je. Kalau 5,000 maksudnya dia kena bagi seorang 1,000, betul tak? 1,000 je dapat. Ni contoh ni, 1,000. Yang 4,000 ni dia kena bagi balik kepada adik-beradik dia. Kalau ikutkan hukum, yang lepas-lepas harta peninggalan Ali ni perlu dibayar balik. Berapa yang dia tak bayar dulu? Oh, yang kalau campur semua dekat berapa lebih kurang? 14,000 dia tak bayar. Hutang kepada semua adik-beradik tu. Maka dia wajib bayar kepada duit peninggalan tu. Bayar dulu hutang-hutang yang dia tak bayar dulu. Maka barulah baki tu difaraikan. Tu. Baik. Jadi kena bagi tuan-tuan. Duit orang ni jangan main-main. Sebab pendek umur Ali ni. Orang doa, orang pakat doa adik-beradik bila nak mati je Ali ni. Almarhumah isteri seorang penjawat awam. Berpencen meninggal anak 5 orang. Wang pencen masuk dalam akaun suami. Waduh. Adakah wang pencen dianggap harta pusaka yang perlu diberi kepada anak-anak bekas suami kahwin lain? Aduh. Oh, sekarang ni suami ni dia dapat duit pencen. Pencen masuk akaun suami kan sebab dia suami isteri. Duit pencen ni dia dapat kepada, dia tak difaraikan, tapi dibagi sama keluarga kita ni. Macam saya dapat isteri tak nak aku. Orang lain lah. Si Ali tadi lah. Ali tu hidup balik. Bukan sayang bini bang. Bukan senang nak dapat tu. Ali ni hidup, isteri dia mati. Duit pencen masuk kat isteri dia RM5,000. Duit ni dia kena bagi sama anak-anak dia. Sebab apa? Duit itu digunakan untuk kehidupan harian suami isteri. Dirasai oleh anak-anak. Dia kena bagi sama-sama. Nampak? Tu kena. Bagi macam biasa. Macam mana dia bagi zaman masih hidup isteri ni? Makan, duit belanja sekolah, duit belanja college, bagi. Duit. Hatta duit suami kalau katakan saya mati. Isteri saya dapat duit pencen. Duit pencen tu digunakan untuk kelengkapan rumah. Kita jangan minta lah. Adik-beradik ni jangan minta. Duit tu memang untuk keluarga. Untuk keluarga yang ditinggalkan. Kalau itu pun difaraikan, apa nak makan anak bini? Kalau tambah isteri tak kerja pula. Duit tu ada benda yang difaraikan, ada yang tak. Yang lain semua kena. Duit KWSP, saham, takaful, tu semua tu difaraikan. Tak ada benda yang boleh diambil semua. Ya, tapi duit gaji, duit pencen tu dapat ke isteri semua. Proportion. Dia bagi kena bagi ikut inilah, ikut kalau duit pencen bagi ikut macam biasa dia bagi masa zaman hidup dia. Tapi kalau takaful, macam sokso ni takaful kan. Habis apa benda? Dia bagi macam mana? Langsam. Kena cek. Sebab kalau takut nanti dia termasuk daripada yang kena faraid. Kalau dia bagi langsam itu selalunya faraid. Kecuali pencen. Cuba cek.
Mana dia? Saya nak tanya, apa hukum kalau membeli barang dari harta rampasan, misalnya seperti telefon? Rampasan? Siapa kerja kasam ni? Kalau arwah ayah saya dulu, dia tak bagi beli. Dia kata halal jual sebab kerajaan yang jual. Kerajaan rampas, daripada penagih dadah apa semua, dia jual balik kan. Custom jual. Kereta custom jual murah-murah kan. Pakai tender sebagai contoh. Boleh beli. Cuma ayah saya dia tak mau beli. Dia tak bagi anak-anak dia beli. Dia kata syubhah. Dia kata tak payah belilah. Walaupun dulu dia ketua kereta tender custom tu. Tapi dia tak bagi beli pun. Atau beli boleh. Macam ayah saya dia ambil jalan warak. Kalau tuan-tuan rasa nak beli ya. Kerajaan punya. Cuma jangan rasuah tu lah. Pegawai custom tu. Untuk dapat harga kan. Beli ikut tender terbuka. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum solat jika terlelap? Contohnya terlelap ketika tahiyat akhir. Masya Allah. dia kalau terlelap, lelap sikit saja, dia dapat baca semua yang rukun tu. Dia baca semua. Cuma terlelap sekejap sikit. Tak ada masalah. Dia bila jadi batal, dia mengeruh. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak sedar lagi. Tidur. Bang, bangun bang, bayang balik bang. Dia tak ada tu. Dia sampai dia tak sedar langsung. Itu tak boleh. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya apa hukum perempuan tindik hidung? Adakah haram atau berdosa? Tindik hidung ni balik kepada uruf, al-adah muhakkamah. Adat menjadikan hukum. Macam kita orang Melayu tindik hidung okey tak? Okey tak? Mana yang kata okey yang tak ada? Tak ada kan? Orang perempuan ada yang tindik hidung. Ada yang suami kata, I suka kalau you tindik hidung you. Tak ada kan? Tak ada. Bila tak ada, uruf menunjukkan orang Melayu tak perlu. Tapi kalau India, orang India, walaupun dia Muslim atau Muslimah, suami dia suka kalau tindik. Saya tanya Ustaz Farid. Ustaz Farid, ni memang adat kan? Adat, dia kata adat. Dia kata ada setengah orang kalau dia kahwin dengan India, dia suka soal isteri dia malam-malam dihias pakai tindik. Dia suka. Itu cara dia. Tapi Ustaz Farid tak. Ustaz Farid dia kata apa tak? Sebab aku kahwin dengan Cina. Dia kahwin dengan Cina. Dia tak ada masalah. Dia Cina tak tindik, maka aku tak perlu kepada tindik dia. Bagus kot Ustaz Farid. Ada orang dia tindik kat pusat. Pusat, saya tak pernah tengok tapi orang cakap lah. Orang tanya hukum boleh tak tengok. Kami ni kerja mengkaji hukum je kan. Kalau dia tindik kat pusat, apa faedah dia tindik kat pusat? Kalau doktor mengatakan tidak mendatangkan mudarat untuk perhiasan kepada suami, tak salah. Tapi kalau katakan boleh mendatangkan mudarat, takut suami tertarik, luka berdarah apa, jadi haram pula hukumnya. Jadi ulama letak makruh saja itu. Ada orang letak kat lidah. Itu tak boleh. Sebab dia dah ikut orang kafir. Ya. Kalau macam kita station, lepas tu flight, betul kita sampai airport lambat. Lepas tu masuk flight, tapi subuh tak habis lagi. Tahu. Subuh tak habis lagi. Tapi kita dah dekat flight pula bertolak selepas subuh habis. Jadi pukul 7 subuh. Ya. Tak apa. Kalau katakan orang yang bermusafir, sebab saya kata musafir dia boleh qada sembahyang tu. Atau dia naik kapal terbang, dia boleh sembahyang dalam kapal terbang. Contoh. Tak boleh, dia bergerak dulu lah boleh sembahyang. Katakan macam contoh saya selalu kalau pergi Johor, ceramah kat Johor, kat Penang, flight saya adalah yang paling awal. Pukul 6 pagi dah terbang. Jadi macam subuh di Johor pukul 5.56. Kapal terbang akan bergerak pukul 6.20 gitu. So, saya tengok orang beratur panjang kan. Saya pergi sembahyang tu. Tapi kapten dah masuk dalam kapal terbang dah. Kadang-kadang dia bertukar. Kapten duduk dalam tu, ada dia punya co-pilot datang masuk sembahyang. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, saya duduk dalam terus. Dengan kat atas kan dia sembahyang. Boleh. Kita dah selalu naik kapal terbang, dia selalu jumpa pilot cerita kat situ terus. Saya sembahyang dalam kokpit, Ustaz. Angkat Allahu Akbar sembahyang. Saya kata, tak ada masalah ke kau angkat takbir? Dia kata, semua automatik Ustaz, kami duduk atas boleh minum kopi apa semua. Gitu cerita dia. Hebat bawa kereta terbang. Kita tak boleh lah. Tengah semayang bawa kereta. Allah. Langgar tiang bang.
Dia kapal terbang boleh. Tak ada masalah. Dia semayang dalam tu boleh. Macam pramugara, dia kena masuk awal. Azan 5.20, 5.56. Dia masuk pukul 5.30 dah masuk dah. Dia nak setting apa kan. Orang jemaah masuk pukul, jemaah pula. Apa ni, passenger masuk pukul 6. So, dia dah masuk awal. So, dia sampai, dia qada dia semayang. Okay? Mana tadi? Dah, soalan terakhir. Assalamualaikum, Prof. Wanita yang sudah pecah air ketumban tetapi masih menunggu bersalin, bagaimana hukum berkaitan solatnya? Dia masih wajib solat macam biasa. So kalau katakan dia pecah air ketumban, dia kalau dia boleh semayang, dia semayang. Kalau tak boleh semayang, dia sakit, maka sampai dia beranak dia bersakit, maka dia qada selepas dia nanti dia dah bersih daripada nifas. Dia keluar air ketumban berapa lama tak? Nak boleh keluar baby tu? Ha? Terpulang tak? Oh ada lambat. Lambat maksimum berapa? Berapa? Makcik kata saya dah lupa Ustaz. Ni yang muda-muda ni. Berapa lama? Oh ada yang tu. Kalau ada yang 1 hari, 1-2 hari, dia tak sakit kan? Ke sakit? Oh sakit? Tak boleh semayang? Bisa? Kenapa lelaki pula jawab? Bila kau mengandung beranak semua ni? Orang tanya perempuan tak jawab. Kami nak tentukan hukum kat situ. Perempuan kena cakap lah. Sakit tak? Sakit sekejap. Maka dia boleh semayang, tak ada masalah. Dia bersihkan diri dia. Kalau dia boleh bangun bagi basuh, lepas tu dia semayang. Duduk baring, tak ada masalah. Ataupun payah kalau dia bangun Ustaz, dia tayamum saja. Boleh semayang. Selagi dia mampu untuk solat. Tapi kalau tak mampu, dia qada je lah. Itu menghadap kiblat ini bagi mereka yang mampu. Macam kita. Yang sakit, yang bermusafir dalam kapal terbang, dia bukan satu kewajipan yang mesti. Kalau boleh menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tak boleh, tak apa, tak ada masalah. Memang tak payah, semayang je. Kita dah duduk hospital kerajaan. Bayar RM1 kau nak minta macam-macam. Buat bertenang bang, baring gitu. Kiblat sana. Macam mana nak buat? Ulur kepala, pandang pula. Allahu Akbar. Dah, gitu je. Tak payah panggil nurse tolong pusingkan kau. Oh jangan. Wahara nurse dibayar gaji untuk bagi ubat, bukan suruh alih-alih katil nak menghadap kiblat. Letih nak ubat. Jadi apa? Jadi maknanya kita buat apa yang kita mampu je lah. Ini untuk orang sakit tak payah. Orang sakit, orang bermusafir, itu semua dibenarkan. Nabi pernah kan atas unta Nabi semayang kan? Tengah perang pun Nabi semayang juga, walaupun tak menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Ya. Nenek atau ibu kita masuk Islam, dia kahwin dengan ayah kita, tapi tak panjang umur dia, meninggal. So bagaimana sebab sayang dia tu yang kita sebagai anak nak ganti kan? Tak payah apa. Kalau arwah ayah, mak ni dia orang masuk Islam lambat, dia semayang pun tak berapa nak pandai, lepas tu meninggal dunia, tak sempat nak qada, tak apa. Afallahu amma salaf. Allah ampunkan. Jadi anak tak payahlah kita nak nak qada kan. Cuma apa yang perlu anak buat, anak datang masjid ni pun bapa dapat pahala, mak dapat pahala. Anak baca Quran dapat pahala dia. Anak pergi umrah, dia buat satu umrah untuk mak dia, lepas tu satu umrah untuk ayah dia, satu umrah untuk dia. Allahu Akbar, dapat pahala. Sampai. Jadi buat baik lah. Puasa ada dua pandangan. Satu kata boleh kita qadakan untuk mereka, kita nak bayar tak mampu, nak belikan makanan tak mampu, kita semayang, kita puasakan untuk mereka. Dia orang ada puasa lebih kurang 3 tahun tak pernah puasa. Jadi ada 3 bulan, so puasalah 3 bulan anak tu. Bagi-bagilah. Anak ada berapa? Ada 3 orang. Kau sebulan, aku sebulan, ni sebulan. Kalau ada 6, bagilah, kiralah. Kan? Berapa hari tu. Bagi-bagi. Okey? Mestilah. Untuk kita nak dapat jamak takdim atau takhir, kita niat.
Niat tu mesti musafir. Ha? Ha. Tak apa. Yang penting awak takkanlah. Dia syarat nak jamak dan jamak takdim atau takhir. Tuan-tuan nak jamak qasar ni. Tuan-tuan kena bermusafir dan tuan-tuan tahu tujuan tuan-tuan nak pergi tu. Macam ni tanya, dia kata perlu tak niat? Dia tak tahu. Dia sedar-sedar dia keluar rumah daripada Putrajaya, sedar-sedar Johor Bahru lah. Itu masalah kau dengan bini tu tak selesai masalah. Stres tu pasal sampai Johor lah, la ilaha illallah. Dia Tanjung Malim lah, jangan. Itu tak boleh jamak, dia kena qada. Dia kena niat keluar rumah tu, niat nak pergi mana? Oh, aku nak pergi Kuantan. Tu niat qada, apa ni, niat musafir tu. Keluar kawasan dah boleh jamak dah. Boleh. Tak payah. Dia orang memang tak payah niat. Memang dah lintas dah, memang kerja je. KL Kuala Lumpur. KL Kuala Lumpur. Apa KL Kelantan. KL Kelantan. Berubah setiap kan. Dia boleh jamak, tak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Puan. Dua soalan. Okey. Apa yang pertama ni? Tak dengar sangat soalan.